Hi, good morning, guys. Welcome back. It's a new day for this new week, right? Hari yang baharu untuk minggu yang baharu. Welcome back again. Selamat datang sekali lagi after a school break, 1 week break, isn't it? Right, it was fun. Sebelum ni kita telah bercuti selama seminggu, and it was really good. Maknanya sangat-sangat bagus untuk kita semua. At least we can relax. Sekurang-kurangnya kita boleh berehat. We can rest our mind. Kita boleh dapat merehatkan minda kita and did whatever that we had been wanting to do, dan buat apa yang kita nak buat sebelum ini. Okay, right. So as for today, untuk hari ini we are looking at unit 10. Untuk hari ini kita lihat unit yang baharu. I think this is one of the one of the latest units. Maknanya ini adalah unit-unit yang agak akhir sebenarnya in our textbook. This is especially for year 6. Untuk tahun 5, hari ini kita gunakan topik daripada tahun 6 ya. So as you can see, seperti yang you nampak, if you have a textbook, you can take a look at page number 59. Kalau you ada buku teks, you boleh lihat muka surat 59. If not, you can just look at this video and enjoy the video, okay? Right, kalau ada nak catatkan maklumat-maklumat penting, you can do so. Not a problem. Okay, so what is the topic? The topic is bijak memilih. Dalam kehidupan kita ni banyak pilihan ataupun banyak keputusan yang kita perlu buat, right? Life is about making decision. Kehidupan ini antaranya ataupun sebahagiannya ialah membuat keputusan. Okay, and we all have to be very smart. Kadang-kadang kita ada buat keputusan yang salah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ada buat, selalunya kita akan buat keputusan yang betul. But in order for you to make a good decision in life, dalam kehidupan kita ni, untuk membuat satu keputusan yang bijak, we firstly have to be smart and also intellectual. Maknanya dalam kehidupan kita ini, kalau kita nak selalu membuat keputusan yang bijak, kita perlulah pertama sekali menjadi seorang yang bijak. Okay, so let's take a look. Right. Persatuan Ibu dan Bapa Guru Sekolah, ARASI. ARASI ni nama pelajar ya, ataupun nama murid. Bukan nama sekolah tu, nama pelajar ataupun murid. Salah seorang dekat sini ada namanya ARASI. Telah menganjurkan program Hari Co-Curriculum. ARASI dan rakan-rakannya telah menyertai pertandingan melengkapkan peti pertolongan cemas. Tahu peti pertolongan cemas? Ya. Selalunya peti pertolongan cemas ni saiz dia kecil sahaja. Okay. Kalau you tengok nanti mesti saya tunjukkan saiz dia. Tapi kalau you tengok dalam gambar ni, mungkin yang belakang ni, ni peti pertolongan cemas. Saiz peti pertolongan cemas. Dia tak besar. Okay. Pertandingan ini memerlukan peserta memilih 10 item bagi melengkapkan peti pertolongan cemas yang sesuai dengan situasi kecemasan yang boleh berlaku. Okay. Right. This is really interesting. Okay. So sebagai seseorang yang rasa perlukan sebuah peti pertolongan cemas di rumah, apa agaknya yang you rasa perlu ada dalam peti pertolongan cemas tu? Kan? Maknanya kita tak perlu letak semua perkara ataupun semua item dalam peti pertolongan cemas tu. Mungkin ada item-item tertentu yang khusus ataupun yang penting perlu berada dalam peti pertolongan cemas tu. Contohnya apa? Kalau you ada pengalaman melihat peti pertolongan cemas ni, apakah contoh item-item yang perlu ada? Mungkin saya rasa kita perlukan kapas, kan? Okay, ataupun kita mungkin perlukan plaster. Plaster kalau ada luka-luka tu, untuk kita, luka-luka yang kecil, untuk kita tampal plaster. Kalau you tengok dalam gambar ni, ni ada plaster ni.
Mungkin kita juga perlukan krim antiseptik. Ni ada krim antiseptik ni. Krim antiseptik ni tujuannya ialah kalau ada luka-luka yang kecil, kita tampal pula. Kita gunakan krim tu untuk tujuan membunuh kuman-kuman yang berada di kawasan luka tersebut. Kuman-kuman ni kalau dia berada pada luka kita, ia akan menyebabkan proses sembuhan itu lambat. So you perlukan antiseptik. Okay. Ataupun apa lagi? Perlukan tip. Kenapa kita perlukan tip dalam peti pertolongan cemas tu? Kerana kita like say kalau you nak membalut luka-luka yang pada bahagian-bahagian badan, pada bahagian badan yang tertentu, you perlukan tape tu untuk memastikan balutan itu ketat ataupun balutan itu dapat kekal pada keadaan seperti itu. Kalau you just ikat je ataupun you just balut saja tanpa letakkan tape, takut nanti dia terlepas, dia akan longgar. Okay. Apa lagi? Ubat. Ni kalau kita tengok ni, ubat kumur. Ubat kumur ni kenapa ubat kumur ni selalunya diberikan untuk seseorang yang mempunyai penyakit ataupun seseorang yang ada sakit tekak. Kalau you pergi klinik kan, selalunya doktor akan berikan ubat kumur kalau you ada sakit tekak, ada tonsil ke ataupun ada jangkitan kuman ke, you perlukan ubat kumur. Okey. Kemudian kita ada apa? Ubat kuning. Ubat kuning ni iodin lah. Iodin ni pun juga kalau tak silap Mr. Zack, salah satu fungsi dia ialah untuk menghentikan, untuk mengelakkan daripada jangkitan kuman. Dia fungsi dia lebih kurang sama dengan antiseptik kalau tak silap I. Okay, tak apa, nanti I double checkkan untuk you ya. Okay. Alright. Yang ini apa guys? Ni termometer. Kan sekarang semua orang dah biasa dah lihat termometer ni. Termometer ni, yang ini bukan jenis yang kita letak kat leher pula. Letak kat dinding pula. Letak kat dahi. Okay, yang ini adalah yang selalu kita letakkan dekat bahagian seperti lubang telinga ataupun dalam mulut ataupun di bawah ketiak kita kan. Ni salah satu termometer yang agak tepat. Bukan bermaksud yang kita check dekat dahi itu tak tepat. Tapi yang ini lebih tepat. Okay. Alright, apa lagi yang ada dalam tu? Sikat. Kena ada sikat ke dalam peti kecemasan? Tak perlu. Kita tak perlukan sikat kan. Sikat ni untuk sikat rambut. Nak buat apa kena ada dalam peti kecemasan. Yang ini kain kasar ni. Kain kasar ni perlu untuk kita balut kan. Untuk balutan. Okay. Alright. So I rasa you tahu apa yang perlu berada dalam peti kecemasan kan. Mungkin tambahan lah. Macam kita ni orang Melayu kan, selalu kita letak apa? Kita letak minyak gamat. Betul tak? Kita akan letak minyak gamat. Tujuannya ialah kalau ada luka-luka yang besar, letak minyak gamat. Mr. Zamri Mr. Zack ada pengalaman, bukanlah pengalaman berlaku sesuatu pada I. I pernah terdengar cerita kawan Mr. Zack. Masa tu umur dia lebih kurang 9 tahun atau 10 tahun. Apa yang berlaku pada kawan Mr. Zack tu, dia terpotong jari dia. Terpotong jari dia. Dekat bahagian mana ni? Bahagian ni. Kan jari kita ni kan ada 3 bahagian kan. 1, 2, 3 kan. Dia terpotong yang ini. Dia terpotong yang ni. Kawan Mr. Zack ni terpotong hampir separuh. I tak ingat dia bermain dengan apa. Dia bermain dengan pisau ke dengan gunting besar tu. Terpotong separuh. Kawan Mr. Zack tu kata jari dia yang bahagian atas ni dah macam dah long lie dah. Maknanya dah boleh, kalau nak cabut pun boleh cabut dah. Tapi apa yang berlaku, masa tu dia tinggal bersama dengan nenek dia. Apa yang berlaku, nenek dia ambil minyak gamat tu yang dalam botol tu, dia curah
Dia curah. Kemudian dia balut. Dia balut. So, apa yang berlaku? Selepas beberapa hari, bila kawan Mr. Z ni check semula, jari dia dah okey balik dah. Dah melekat dah. Yang asalnya I kata long lie tu, bahagian atas tu dah melekat balik dah. Itulah, that's the power. Not the power lah, that's the benefit. Salah satu kebaikan minyak gamat. Minyak gamat ni perlu ada. Okay, ada orang yang tak suka bau minyak gamat ni. Sebabnya bau dia agak pelik sedikit. Okay, tapi minyak gamat ni sangat-sangatlah bagus. Kerana apa? Kerana ada benefit yang berada dalam minyak gamat tu. Ada elemen-elemen yang berada dalam minyak gamat tu yang dapat mengeringkan cepat luka-luka kita tu. Okay, alright. So, let's take a look. Next page. Mari kita lihat muka surat yang kedua. Okay. Right, setiap isi ada fungsi. Okay, mari kita tengok. Setiap rumah dan premis seperti sekolah, kilang, hotel dan kawasan rekreasi perlu mempunyai peti pertolongan cemas. Peti ini juga wajib disediakan di dalam kenderaan, terutamanya pengangkutan awam seperti bas, taksi dan kapal terbang. Peralatan asas yang harus ada di dalam peti pertolongan cemas adalah seperti yang berikut. Okay, kain pembalut pelbagai saiz, kain anduh. Kalau you tengok ada ni kegunaan dia untuk membalut luka, untuk mengelakkan bahagian luka daripada menjadi bengkak dan membalut sendi-sendi yang terseliuk. I rasa tadi yang kain kasar tu. Kan? Kain kasar tu. Okay, yang kedua, kain kasar pelbagai saiz, menutup luka, merawat luka jika kain kasar dia steril. Ni antara kegunaan dia lah. Kapas. Apa kegunaan kapas? Selalu kita guna kapas ni untuk apa? Kita guna kapas ni bila ada luka-luka yang besar tu kan. Okay, kita balut kan untuk kita cover luka-luka kita itu daripada darahnya terus mengalir. Itu salah satu contoh dia lah. Kemudian plaster berubat ataupun pita pelekat yang kecil tu. Plaster yang warna orange kan? Warna orange tu. Apa tujuan dia? Apa fungsi dia? Tujuan dia untuk menutup luka-luka yang kecil. Okay, menutup luka-luka yang kecil. Gunting kecil, apa tujuan dia? Gunting kecil ni bukan tujuannya untuk membuat luka. Tak, tujuan dia ialah untuk menggunting, katakanlah menggunting tape. Menggunting pita, kan? Kita nak potong tape tu kan? Right? Next, pin penyemat. Dah ada kat situ. Penyemat pembalut. Nombor 7, termometer clinical. Apa tujuan termometer? Yang itu pun you tahu. Sarung tangan getah, krin antiseptik, pengepit. Apa tujuan pengepit ni? Yang nak you fikirkan. Kemudian buku panduan pertolongan kecemasan. Okay, so this is your task. Ini tugasan you. Okay, tugasan you ialah I nak you lukiskan jadual ini di dalam buku latihan you. Salinkan semua item-item yang dicadangkan di sini. Ada 11 item. Kemudian nyatakan juga kegunaannya. Apakah kegunaan setiap item ni? Kalau macam kebanyakannya dah ada dekat sini. Cuma you kena fikirkan yang ini kapas. Apa tujuan? Kenapa kita perlukan kapas? Kenapa kita perlukan gunting kecil dalam pita kecemasan? Dan kenapa kita perlukan termometer? Kemudian kenapa kita perlukan pengepit? Tulis satu je, tak perlu banyak-banyak. Tulis satu je. Okay, itu tugasan you. Boleh? Alright, seperti biasa bila dah selesai, hantar gambar kepada I, nanti I tolong semakkan. Okay? Alright guys. So, if you have any problem, let me know. Kalau ada masalah, bagi tahu kat I will try my best to help you. Alright, take care guys. Stay safe. I love you. Bye. Assalamualaikum.